Hai, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi pemrosesan makanan. Masih lagi dalam bab 2, yaitu nutrisi dan juga teknologi makanan. Jadi dalam subtopik hari ini, teknologi pemrosesan makanan, standard pembelajarannya adalah berkomunikasi mengenai teknologi pemrosesan makanan. Jadi menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Oleh sebab itu, kebanyakan bahan makanan mentah ini akan diubah kepada bentuk lain. Okay. Jadi makanan mentah yang kita sudah ubah bentuk itu kita panggil sebagai makanan yang telah diproses. Makanan yang diproses ialah makanan bukan dalam keadaan mentah dan segar. Dan bahan makanan mentah ini diubah bentuk melalui teknologi pemrosesan makanan. Jadi tujuan kita melakukan pemrosesan makanan ini kerana makanan yang telah diproses dia lebih tahan lama. Kita boleh simpan lebih lama, mudah dicernakan, lebih menarik dan juga lebih enak sebab kita sudah tambah perisa lain ke dalam makanan tersebut. Jadi sekarang kita lihat apakah teknologi pemrosesan makanan yang terlibat. Jadi murid-murid yang ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 76 hingga 79 iaitu tentang teknologi pemrosesan makanan. Jadi yang pertama ini di sini ada empat. Yang pertama memasak. Ini kamu sering kali buat di rumah. Okay. Memasak kaedah pemrosesan makanan dengan cara memanaskan bahan makanan melalui pelbagai teknik lah. Contohnya celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Ini kamu selalu buat di rumah kan? Jadi contoh-contoh makanan yang telah diproses melalui kaedah memasak. Ini rasanya kamu tahu lah ni, tidak asing bagi kamu. Kemudian kaedah yang kedua adalah melalui pemrosesan penapaian. Proses penapaian. Proses penapaian adalah proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Jadi contohnya penapaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti, iaitu kita ada tepung gandum. Tepung gandum ini mempunyai glukosa, karbohidrata. Kita tambah dengan yeast dan hasilnya kita akan dapat etanol dan juga karbon dioksida. Jadi penghasilan karbon dioksida yang menyebabkan dough itu mengembang. Selain daripada itu, contoh makanan yang diproses melalui penapaian, kecap, kimchi, tempe kamu biasa kan, makanan yang tapai ini dan juga yogurt. Seterusnya pula, kaedah pendehidratan atau pengaringan. Kamu keringkan makanan tersebut. Di mana kaedah ini, air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan menjemur di bawah cahaya matahari. So ini yang paling biasalah di tempat kita jemur di bawah matahari untuk bagi makanan tersebut kering. Ataupun kita keringkan dengan nyalaan api atau asap dan mengeringkan di dalam ketuhar. Jadi contoh makanan, udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering. Contohnya kismis semua ini. Bijirin, cendawan, dan termasuklah susu tepung. Seterusnya, kaedah pempasturan. Dalam kaedah pempasturan ini, cecair ini dipanaskan pada suhu di bawah takar didih cecair. Artinya kita tidak panaskan sehingga mendidih ya. Tujuan dia untuk membunuh patogen. Masih ingat maksud patogen? Mikroorganisma yang bahaya. Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Jadi kita akan panaskan di bawah takar didih untuk membunuh patogen
Selepas pemanasan, kita akan sejukkan dengan cepat. Jadi contohnya di sini yang paling biasa kita lakukan pempasturan adalah susu. Jadi susu segar itu dipanaskan pada suhu 63 darjah Celcius. Tidak mendidih ya, 63 darjah Celcius selama 30 menit. Ataupun cara yang kedua pada suhu 72 darjah Celcius selama 15 saat saja. Kemudian kita akan sejukkan dengan serta-merta. So ini kaedah pempasturan. Jadi contoh lain kaedah pempasturan selain daripada susu tadi, produk tenusu yang lain. Okay. Dan juga jus buah-buahan. Slide yang seterusnya, cikgu akan terangkan tentang 4 lagi teknologi pemprosesan makanan yang lain. Jadi jumlahnya ada 8. Jadi yang seterusnya adalah pengetinan. Makanan itu kita masukkan dalam tin. Nah, tetapi sebelum dimasukkan ke dalam tin, makanan tersebut akan dipanaskan pada suhu yang tinggi, iaitu 115 darjah Celcius di bawah tekanan yang tinggi. Tujuannya untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya sekali. Kita bunuh tadi ya. Kalau pempasturan tadi kita sepakat membunuh patogennya saja, mikroorganisma saja. Sporanya tidak akan musnah. Itu sebab kalau kaedah pempasturan tadi, susu segar itu dia tidak tahan lama. Tidak tahan selama yang makanan dalam tin. Sebab yang ini kita bunuh mikroorganisma bersama-sama dengan sporanya. Selepas itu, makanan itu akan disimpan di dalam tin yang telah disteril. Dan udara di dalam tin yang mengandungi makanan yang disterilkan itu dikeluarkan sebelum dipatterikan. Jadi kita keluarkan udara dari sini baru kita patterikan dia, tutup dia rapat. Tin ini kemudiannya dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepatnya. Jadi 2 kalilah dipanaskan. Ini contoh-contoh makanan yang diproses melalui pengetinan. Ini rasanya kamu biasa suami daging, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos, dan susu di dalam tin. Yang seterusnya, penyejuk bekuan. Jadi untuk penyejuk bekuan, ini kamu buat di rumah juga ini. Makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celcius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Artinya kita bekukan. Contohnya daging disejuk bekukan pada suhu antara negatif 18 darjah Celcius hingga negatif 24 darjah Celcius. Pada suhu yang kurang daripada negatif 18 darjah Celcius, artinya pada suhu yang sangat sejuk ini, apa yang berlaku? Tindakan enzim akan terhenti dan pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma akan terencat. Jadi dia tidak membiak. Tidak mati, cuma tidak membiak saja. So ini contoh dia. Ini biasa kamu simpan dalam rumah kan, bagian dingin beku itu. Makanan laut, daging, ayam dan juga ikan. Dan seterusnya adalah penyinaran. Penyinaran ini makanan didedahkan kepada sinaran mengion seperti sinaran gamma, sejenis sinaran radioaktif, sinar ultra ungu secara semula jadi daripada cahaya matahari, dan sinar X. Tujuannya untuk membunuh mikroorganisma seperti Salmonella dan juga Campylobacter, yang mana kedua-dua ini boleh menyebabkan kita keracunan makanan. Dalam daging mentah dan serangga seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan. Jadi ini tujuan dia lah. Kita membunuh mikroorganisma dalam makanan tersebut yang menyebabkan makanan itu cepat rosak. Sinaran mengion ini juga dapat memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan sayur-sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Tujuan dia supaya makanan yang diimport itu dia masih dalam keadaan yang segar sebelum tiba di tempat negara destinasinya itu. Kalau tidak, kalau mengambil masa yang lama nanti sampai negara tempat destinasi dia itu tumbuhan itu sudah bercambah. Contohnya ubi kentang sudah tumbuh jadi tumbuhan. Contoh-contoh produk yang diproses melalui penyinaran adalah sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah pembungkusan vacuum. Jadi kaedah pembungkusan vacuum, kadang-kadang kalau kamu pergi supermarket, kamu perasan ke tidak?
makanan itu mempunyai plastik yang melekat dengan dia. Okay, jadi kaedah ini, udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketatnya. Tujuan dia, kenapa kita mau keluarkan udara? Karena ketiadaan udara dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan memberhentikan pengoksidaan makanan. Artinya mikroorganisma itu tidak membiak di dalam ini. Jadi contoh-contoh dia kacang, beras, durian dan sayur-sayuran. Ini kalau kamu perasan dia melekat, tidak udara di dalam. Jadi itu adalah 8 teknik ataupun teknologi pemprosesan makanan. Seterusnya kita lihat bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Jadi biasanya apabila makanan itu kita proses, kita akan tambah pelbagai bahan lain, bahan-bahan kimia untuk mengubah rasa makanan tersebut atau menjadikan makanan tersebut tahan lebih lama. Jadi ada 8 bahan kimia yang terlibat dalam pemprosesan makanan. Kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama sekali adalah pengawet. Pengawet ini tujuannya untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, di mana apabila kita mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, ini akan mengurangkan kerosakan makanan dan secara langsung menjadikan makanan tahan lebih lama. Contoh pengawet adalah garam, gula dan cuka. Ini pengawet semula jadi. Biasa kita gunakan dalam pemprosesan makanan laut ikan, tambah garam ikan masin, gula dalam buah-buahan dan juga cuka, contohnya jeruk ini. Kemudian contoh untuk pengawet buatan adalah natrium nitrate, yang mana natrium nitrate ini biasa terdapat dalam sausage ataupun daging yang telah diproses. Kemudian yang kedua contohnya adalah asid benzoik. Jadi asid benzoik ini biasa terdapat dalam sos tomato atau jus buah-buahan. Yang kedua adalah pewarna. Ini nama dia pun pewarna, untuk menambah warna dalam makanan supaya makanan kelihatan lebih menarik. Nampak ni kuih-muih semua ni kan? Jadi untuk pewarna semula jadi, kita ada daun pandan, kunyit dan karamel. Karamel ini guna gula hangus. Biasanya pewarna semula jadi ini kita gunakan dalam kuih-muih, nasi kunyit, apalagi dalam gula-gula ada yang menggunakan ini. Yang ini pula tartrazina dengan kanmoisin, ini adalah contoh pewarna buatan. Kebiasaannya di dalam minuman ringan, dalam makanan ringan, dalam cordial. Okay. Dan seterusnya adalah peluntur. Jadi peluntur pula, yang sini pewarna kita tambah warna. Yang ini peluntur, kita melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Kita mau dia kelihatan putih, contohnya gula putih ini, gula yang semula jadi naturally dia ada perang-perang sedikit. Jadi kita mau dia bagi putih, kita gunakan peluntur. Jadi untuk yang semula jadi adalah karbon diaktifkan. Karbon diaktifkan biasanya digunakan dalam minyak sawit, minyak masak itu, dan juga gula tebu. Manakala benzoil peroksida adalah contoh peluntur buatan, biasa digunakan dalam beras putih itu, tepung, dalam bihun, kadang-kala digunakan dalam gula juga. Dan seterusnya adalah perisa. Perisa ini meningkatkan rasa makanan, mana menjadikan makanan lebih sedap dan wangi. Selain daripada itu, menambah rasa semula jadi makanan. Jadi kita ada gula, garam, cuka, daun pandan, vanila. Ini adalah perisa semula jadi. Kemudian ada MSG, iaitu mononatrium glutamate. Jadi MSG ini biasa di dalam mie segera, dalam kerepek, keropok, kicap. Kalau yang ini biasa dalam kuih-muih, kek, kan?
Jadi untuk 4, kita lihat 4 lagi bahan kimia. Sekarang kita ada penstabil. Penstabil fungsinya mencegah pemandapan butiran dalam makanan cair, membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Contohnya kanji, gelatin dan agar-agar. Kanji biasa kamu guna di rumah kan untuk memekatkan sos dia, ataupun terdapat juga dalam sos cili, sos tomato. Gelatin, agar-agar dalam penghasilan jeli, aiskrim, sup segera. Kemudian kita ada gam akasia. Yang semua ini semula jadi penstabil gam akasia dalam aiskrim. Kemudian pemanis. Pemanis menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Jadi kalau pemanis semula jadi kita ada gula dan juga madu. Kalau pemanis buatan, aspartam dan juga sorbitol. So biasanya sorbitol ini terutama sekali dia digunakan dalam penghasilan makanan untuk pesakit diabetes mellitus, pesakit kencing manis. Seterusnya antioksidan. Fungsi antioksidan memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak. Selain daripada itu, mencegah warna buah dan sayur daripada menjadi perang. Contohnya kalau buah apple itu kan, kamu potong, kamu biarkan seketika, pengoksidan akan berlaku di mana buah apple itu berubah warna menjadi perang. Jadi kita mau cegah itu, kita gunakan antioksidan. Jadi contoh antioksidan, bahan antioksidan yang biasa digunakan, pertama kita ada asid ascorbic ataupun vitamin C. Ini biasa digunakan dalam minyak masak. Semula jadi ataupun tocopherol. Tocopherol adalah vitamin E, semula jadi juga, biasa digunakan dalam margarin dan juga biskut. Selain daripada itu, kita ada yang ini buatan, antioksidan buatan, hydrocyanisol terpentil. Biasa digunakan dalam penghasilan pil vitamin. Dan yang terakhir sekali kita ada pengemulsi. Pengemulsi ini mengemulsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air. Kerana lemak dan air ini secara semula jadi dia tidak bercampur kan. Bila kamu campur kedua bahan ini, kamu biarkan seketika, kamu akan dapati lemak ini naik ke permukaan air. Jadi tujuan bahan pengemulsi ini kita bagi dia bercampur, dia tidak berpisah. Jadi dia akan membaiki kehomogenan, kestabilan dan juga tekstur makanan tersebut. Jadi contohnya lecithin, pektin, monoglycerida, sejenis asid lemak. Jadi yang ini adalah semula jadilah. Kalau lecithin ini biasa di dalam aiskrim. Pektin dalam jam buah-buahan, mayonis. Monoglycerida biasa dalam yogurt yang berlemak-lemak. Termasuklah magnesium stearat dalam keju begitu. Jadi itu adalah bahan kimia yang digunakan. Jadi kadang-kala penggunaan bahan kimia yang berlebihan itu dia meninggalkan kesan, terutama sekali yang buatan. Jadi impak penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Sedikit boleh, jangan lebih-lebih. Jadi di sini kita ada 6 bahan kimia yang boleh meninggalkan kesan negatif kepada kesihatan kita sekiranya diambil dalam kuantiti yang berlebihan. Jadi yang pertama pengawet. Pengambilan pengawet yang terlalu banyak dia akan menyebabkan kanser. Semua ini menyebabkan kanser bila terlalu banyak. Selain daripada itu mengganggu sistem pencernaan makanan, menyebabkan alergi ruam dan kegatalan kulit, kecacatan fetus dalam kandungan, bayi dalam kandungan kita panggil dia sebagai fetus, merosakkan hati dan ginjal. Pewarna pula menyebabkan kanser, kemandulan, boleh menyebabkan keracunan makanan, merosakkan hati dan ginjal. Manakala peluntur, kanser dan juga keracunan makanan. Untuk perisa pula, masih juga boleh menyebabkan kanser bila berlebihan, boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit jantung,
kerencatan otak pada kanak-kanak, merosakkan hati dan ginjal. Untuk pemanis, selain daripada penyebab kepada kanser tadi, dia boleh menyebabkan diabetes mellitus, iaitu penyakit kencing manis, alergi, ruam dan kegatalan kulit, boleh menyebabkan obesiti, berat badan berlebihan, merosakkan hati dan ginjal. Kemudian antioksidan pula boleh menyebabkan merejatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, menyebabkan ruam dan kegatalan kulit. Okey, jadi murid-murid itu saja untuk hari ini bagi subtopik teknologi pemprosesan makanan. Jadi ada soalan, tolong tanya cikgu dalam grup atau boleh PM cikgu personally. Tugasan nanti cikgu akan berikan. Okay, thank you semua. Selamat belajar.